akhiratnya untuk dunia orang lain. Tuan-tuan, bertugas juga. Tuan-tuan sebagai SB kalau ada lah, tak apalah, marilah. Tak apa, anak ahlan wa sahlan, mari dengar ceramah. Tak apa, tuan-tuan menjalankan tugas, jalan tugas dengan baik. Tapi tolong jaga report yang tuan-tuan report tu, nanti tuan-tuan akan bertanggungjawab depan Allah di padang mahsyar. Buat baik tak apa, report baik, report yang baik, ya. Di akhirat besok tuan-tuan akan jawab depan Allah. Yang nak jawab depan Allah kita, bukan bos kita. Kadang-kadang orang perguna kita untuk hina Islam, hina ulama, sekat kuliah, sekat masjid. Apakah senang naik pangkat kita? Ada. Yang naik pangkat bos kita. Ini jual akhirat kita untuk dunia orang lain, bukan dunia kita. Ini yang paling rugi di hari akhirat. Anda tahu kawan-kawan saya ramai bertugas di Jabatan Agama. Tolong jaga amanah Allah. Umur kita tak lama atas dunia ni, 60 tahun, 70 tahun matilah. Adalah seorang dua umur lebih sikit pada 70. Yang penting pada umur ni bukan panjang umur, tuan-tuan. Apa yang kita isi dengan umur tu, bukan panjang umur. Umur panjang kalau diisi dengan maksiat, menambahkan azab di akhirat. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'az masuk Islam umur 31 tahun, wafat umur 37 tahun, 6 tahun saja dalam Islam, tuan-tuan. Tapi Nabi kata apa dia? Sewaktu Sa'ad bin Mu'az gugur syahid di medan perang, bergegar arsy Allah Subhanahu wa taala, menangis seluruh para malaikat kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Tuan-tuan tengok di luar nanti ada satu buku, samping buku yang disebut tadi, ada satu lagi buku yang dijual di luar, tajuknya Nostalgia Syuhada Palestin. Sahabat saya menulis buku ni, bukan menulis, menyusun buku ini. Beliau mengumpulkan cerita-cerita misteri tentang para syuhada yang mati di Palestin. Gambar kulit luar ialah gambar seorang perempuan wanita bernama Ayat Akhras, gadis 16 tahun. Beliau rasa duka cita kerana Yahudi membunuh orang Islam hampir tiap-tiap hari di bumi Palestin. Akhir beliau bertekad dia mesti membunuh Yahudi. Pada hari Jumaat, beliau pergi bersalam dengan kawan-kawan di sekolah sebelumnya, balik bersalam dengan mak, minta maaf pada mak, minta maaf pada ayah, dan beliau beritahu beliau akan melakukan amaliyah istisyadiyah, pasang bom masuk di tengah Yahudi dan meletukkan bom tersebut. Keluarganya pun kata tak apa, redha. Beliau masuk ke biliknya setelah ambil wuduk, semayang sunat, pakai jubah, bawa bom tersebut. Kemana beliau pergi? Ke sebuah emporium yang menjadi tumpuan puak-puak Yahudi. Bila? Sewaktu orang Islam sedang sembahyang Jumaat, waktu telah mereka berkumpul. Ayat Akhras masuk ke emporium tersebut, tengok Yahudi dah ramai dah. Beliau mencari tempat yang paling strategi. Tempat apa? Puak-puak Yahudi, tentera-tentera Yahudi, laki-laki Yahudi berkumpul. Sedang beliau mencari-cari, tiba-tiba pengawal bangunan tu, pengawal emporium, suspek. Lalu pengawal tadi bertempik, lari semua, perempuan ni bawa bom. Lalu Ayat Akhras meletukkan bom tersebut, bangunan pun runtuh, 25 orang Yahudi mati. Beliau gugur syahid, tapi mayatnya tidak hancur sedikit pun. Tuan baca buku tersebut, dalam bukunya menceritakan pengalaman seorang pejuang, 4 orang pejuang Palestin ditangkap oleh Yahudi. Yahudi bunuh dia, Yahudi seksa dia, Yahudi gali lubang, kampus dia hidup-hidup, tanam hidup-hidup. Yahudi tutup dengan bulldozer, kambuh dengan bulldozer. Bila Yahudi balik, tiba-tiba 4 orang pemuda tadi boleh keluar daripada lubang tersebut dengan selamat. Di bumi Palestin juga, tuan-tuan, dalam buku itu disebut satu hadis Nabi yang Nabi pernah sebut 1420 tahun dulu. Apa dia? Nabi kata, tidak akan berlaku kiamat melainkan orang Islam akan membunuh Yahudi. Sehingga kalau Yahudi lari sembunyi belakang pokok sekalipun, biasanya pokok akan beritahu orang Islam, wahai orang Islam, Yahudi ada belakang aku ni. Lalu orang Islam tu akan membunuh Yahudi itu, kata Rasulullah.
Rupanya tuan-tuan, peristiwa telah berlaku tuan-tuan. Berlaku pada bulan September tahun 2002 di Palestin. Disebut dalam buku tu, detail ceritanya. 3 orang pemuda Islam berjalan nak keluar ke bandar. Tiba-tiba di pertengahan jalan berjumpa dengan 2 orang Yahudi yang sedang tengah berehat. Pemuda tadi fikir, selama ini Yahudi bunuh kita, mari kita bunuh Yahudi 2 orang ni. Kebetulan mereka tak ada senjata, Yahudi tak ada senjata. Pemuda tadi pun kejar Yahudi, Yahudi lari masuk dalam satu kebun, tiba-tiba hilang. Puas mereka cari, tak jumpa. Kalau tak jumpa Yahudi, maknanya nyawa mereka terancam. Sebab kalau tak boleh bunuh Yahudi, Yahudi tu nanti akan bunuh dia. Akhir mereka pun nak keluar. Sewaktu lalu di hadapan sebatang pohon yang besar, pokok tu memanggil mereka. Hei pemuda Islam, wahai orang Islam, Yahudi ada belakangku ni, kata pokok tu. Pokok tu keluar suara tuan-tuan. Hei orang Islam, Yahudi ada belakangku ni, engkau bunuh dia. Lalu pemuda tadi pun pusing tengok, sungguh 2 orang Yahudi itu sedang sembunyi di pangkal pokok tersebut. Lalu pemuda Islam tangkap dia dan bunuh dia. Itu tanda besar kiamat dah berlaku tuan-tuan. Tahun bulan September tahun 2002 disebut dalam buku tu. Dan banyak lagi cerita-cerita yang luar biasa. Kalau saya nak cerita semua, tuan-tuan tak beli pula, kan? Gazette sajalah. Bukan apa, mudah-mudahan kita terbina semangat mujahadah. Akhir nak pesan 4 perkara penutup. Yang pertama, pilihan raya kita jangka akan diadakan tahun ini. Kita dapat maklumat pilihan raya akan diadakan tahun ini. Standby bulan 10, standby. Walaupun bulan 10 ni 14 tengah bilang bulan, sekarang 14 tengah bilang bulan, macam orang mengandung.